Hai, saya Sofhatunur, ahli farmasi anda. Produk XYZ ini lulus KKM tak? Kita sering kali diaju dan mendengar pertanyaan tersebut. Soalan seperti ini timbul dalam kalangan masyarakat menunjukkan bahawa ubat berdaftar adalah penting dan ia menjadi salah satu medium untuk memantapkan kepercayaan pengguna. Ubat berdaftar adalah penting untuk menjamin keselamatan pengguna selain memastikan ubat yang dijual adalah ubat yang asli. Ubat yang berdaftar adalah ubat yang diluluskan oleh pihak berkuasa kawalan dadah untuk dijual dan digunakan oleh pengguna di Malaysia. Ubat ini telah diuji dan dinilai serta terbukti dari segi kualiti, keberkesanan dan keselamatannya. Sering kali juga kita lihat produk dijual secara online mendakwa produk mereka itu mendapat kelulusan KKM. Adakah ini benar? Untuk mengetahui kesahihan pendaftaran produk tersebut, anda sebagai pengguna boleh mengetahuinya dengan melayari laman sesawang npra.moh.gov.my dan klik pada carian produk. Produk yang berdaftar mempunyai dua ciri utama, iaitu nombor pendaftaran dan juga pelekat hologram yang tulen. Nombor pendaftaran lazimnya dimulakan dengan MAL diikuti dengan 8 nombor dan diakhiri dengan huruf. Untuk menyemak ketulinan pelekat hologram, anda boleh menggunakan dekoder Meditech yang terdapat di premis farmasi komuniti berhampiran dengan anda. Penggunaan ubat tidak berdaftar boleh mengundang pelbagai risiko kerana kerap kali dikenal pasti mengandungi bahan yang terlarang seperti steroid. Produk tidak berdaftar yang mengandungi steroid akan memberi kesan mujarab pada peringkat awal untuk melegakan kesakitan. Namun, penggunaan dalam jangka masa panjang boleh mengakibatkan masalah kesihatan yang serius. Contoh masalah kesihatan tersebut adalah seperti kehilangan jisim otot, patah tulang, peningkatan gula dalam darah sehingga mendapat kencing manis, tekanan darah tinggi atau sindrom-sindrom yang lain. Bahagian penguatkuasa farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia sering melakukan pemeriksaan, serbuan dan juga rampasan untuk memerangi masalah produk tidak berdaftar ini. Produk-produk yang tidak berdaftar yang mengandungi kortikosteroid seperti mak jendu istimewa, pil tupai jantan asli, produk-produk seperti ini sering kali dilaporkan memberi kesan sampingan serius kepada para pengguna. Namun demikian, produk-produk yang sama sentiasa dipasarkan semula dengan nama dan pembungkusan yang berbeza untuk mengelirukan pengguna kerana para pengusaha berusaha sedaya upaya untuk meneruskan penjualan produk mereka. Selagi wujudnya permintaan daripada pengguna, produk tidak berdaftar akan terus berada di pasaran dan terus membahayakan pengguna. Oleh itu, ambillah berat tentang orang kesayangan anda, terutamanya warga emas. Anda boleh memainkan peranan aktif dengan memaklumkan kepada mereka mengenai bahaya penggunaan produk tidak berdaftar. Oleh itu, jadilah pengguna yang sentiasa cakna dan bijak. Saya Sofhatunur, ahli farmasi anda. Hai, saya Sofhatunur, ahli farmasi anda. Produk XYZ ini lulus KKM tak? Kita sering kali diaju dan mendengar pertanyaan tersebut. Soalan seperti ini timbul dalam kalangan masyarakat menunjukkan bahawa ubat berdaftar adalah penting dan ia menjadi salah satu medium untuk memantapkan kepercayaan pengguna. Ubat berdaftar adalah penting untuk menjamin keselamatan pengguna selain memastikan ubat yang dijual adalah ubat yang asli. Ubat yang berdaftar adalah ubat yang diluluskan oleh pihak berkuasa kawalan dadah untuk dijual dan digunakan oleh pengguna di Malaysia. Ubat ini telah diuji dan dinilai serta terbukti dari segi kualiti, keberkesanan dan keselamatannya. Sering kali juga kita lihat produk dijual secara online mendakwa produk mereka itu mendapat kelulusan KKM. Adakah ini benar? Untuk mengetahui kesahihan pendaftaran produk tersebut, anda sebagai pengguna boleh mengetahuinya dengan melayari laman sesawang npra.moh.gov.my dan klik pada carian produk. Produk yang berdaftar mempunyai dua ciri utama, iaitu nombor pendaftaran dan juga pelekat hologram yang tulen. Nombor pendaftaran lazimnya dimulakan dengan MAL diikuti dengan 8 nombor dan diakhiri dengan huruf. Untuk menyemak ketulinan pelekat hologram, anda boleh menggunakan dekoder Meditech yang terdapat di premis farmasi komuniti berhampiran dengan anda. Penggunaan ubat tidak berdaftar boleh mengundang pelbagai risiko kerana kerap kali dikenal pasti mengandungi bahan yang terlarang seperti steroid. Produk tidak berdaftar yang mengandungi steroid akan memberi kesan mujarab pada peringkat awal untuk melegakan kesakitan. Namun, penggunaan dalam jangka masa panjang boleh mengakibatkan masalah kesihatan yang serius. Contoh masalah kesihatan tersebut adalah seperti kehilangan jisim otot, patah tulang, peningkatan gula dalam darah sehingga mendapat kencing manis, tekanan darah tinggi atau sindrom-sindrom yang lain. Bahagian penguatkuasa farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia sering melakukan pemeriksaan, serbuan dan juga rampasan untuk memerangi masalah produk tidak berdaftar ini. Produk-produk yang tidak berdaftar yang mengandungi kortikosteroid seperti mak jendu istimewa,
pil tupai jantan asli, produk-produk seperti ini sering kali dilaporkan memberi kesan sampingan serius kepada para pengguna. Namun demikian, produk-produk yang sama sentiasa dipasarkan semula dengan nama dan pembungkusan yang berbeza untuk mengelurukan pengguna. Kerana para pengusaha berusaha sedaya upaya untuk meneruskan penjualan produk mereka. Selagi wujudnya permintaan daripada pengguna, produk tidak berdaftar akan terus berada di pasaran dan terus membahayakan pengguna. Oleh itu, ambillah berat tentang orang kesayangan anda, terutamanya warga emas. Anda boleh memainkan peranan aktif dengan memaklumkan kepada mereka mengenai bahaya penggunaan produk tidak berdaftar. Oleh itu, jadilah pengguna yang sentiasa cakna dan bijak. Saya Sofha Tunar, ahli farmasi anda. Hai, Assalamualaikum. Saya Amar bin Ahmad, pegawai farmasi anda. Apakah itu suplemen? Suplemen merupakan bahan makanan tambahan yang mengandungi unsur-unsur seperti mineral, asid amino, gula dan termasuk juga vitamin. Terdapat pelbagai jenis suplemen yang berada di pasaran, sama ada di kedai, di pasaraya, di farmasi ataupun di atas talian. Suplemen memang ada yang membantu tubuh kita untuk berfungsi dengan lebih baik dan ada juga digunakan untuk memastikan mengurangkan risiko berlakunya penyakit. Sebagai contoh, penggunaan asid folik dalam kalangan ibu-ibu mengandung dapat mengelakkan berlakunya kecacatan saraf pada janin yang dikandung. Ataupun penggunaan vitamin D dan kalsium dalam kalangan mereka yang lanjut usia mampu mengelakkan risiko berlakunya kepatahan pada masa akan datang. Walaupun ada faedahnya, pengambilan suplemen secara umum tidak sepatutnya menggantikan makanan harian yang lengkap dalam mendapatkan nutrien dan juga mineral. Ini kerana suplemen tidak boleh digunakan untuk merawat, mengawal dan juga mendiagnosakan penyakit. Dan tujuan asasnya adalah untuk memastikan keseimbangan diet dan juga meningkatkan kesihatan umum. Masyarakat di Malaysia dinasihatkan agar untuk berbincang dahulu dengan ahli farmasi sebelum mengambil apa-apa suplemen. Ini kerana sesetengah suplemen mungkin mengandungi bahan-bahan yang tidak sesuai dengan tahap kesihatan anda. Sesetengah suplemen mungkin mengandungi bahan-bahan yang bersumberkan hidupan laut dan mungkin akan memberikan kesan alahan kepada mereka-mereka yang alah kepada makanan laut. Interaksi antara ubat dan suplemen juga perlu diambil kira. Ini kerana sesetengah suplemen dan juga ubatan mampu menghasilkan interaksi yang boleh menyebabkan kesan seperti tekanan darah menjadi semakin tinggi ataupun kadar degupan jantung yang semakin meningkat. Oleh itu, pengambilan suplemen perlulah mempunyai dos yang betul, indikasi yang betul, berpantau oleh doktor yang merawat dan juga mendapat saranan yang baik daripada ahli farmasi. Dan yang paling penting, berkomunikasilah secara efektif dengan doktor yang merawat anda jika anda mengambil sebarang suplemen dan maklumkan kepada ahli farmasi sekiranya anda mempunyai kesan sampingan ketika mengambil sebarang suplemen. Dan yang paling penting, pastikan suplemen atau produk yang anda ambil ianya berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dengan mempunyai hologram dan juga mempunyai nombor ml yang telah ditetapkan. Anda boleh membuat simakan sendiri di www.mpra.moh.gov.my. Nama saya Muhammad Syahiri, ahli farmasi anda. Ubat tradisional berasaskan herba ialah sumber ubat-ubatan yang paling awal dan telah digunakan secara meluas di seluruh dunia. Kini, ubat-ubat tradisional boleh didapati dalam sediaan seperti tablet, kapsul, krim, plaster dan sirap. Namun, pernahkah anda terfikir sama ada ubat-ubat tradisional ini benar-benar selamat untuk diambil dan digunakan? Secara definisi, ubat-ubat tradisional ialah sebarang produk yang digunakan dalam amalan perubatan asli yang mengandungi bahan-bahan semula jadi yang berasal daripada haiwan, tumbuhan, galian atau bahagian-bahagian daripadanya, sama ada digunakan dalam bentuk ekstrak atau bukan ekstrak, termasuklah ubat-ubatan homeopati. Kebanyakan daripada kita bertanggapan bahawa ubat-ubat tradisional ini selamat untuk diambil dan digunakan kerana tidak berbahaya, kerana ia berasaskan bahan semula jadi. Namun, secara hakikatnya, produk-produk tradisional ini juga berpotensi untuk dicemari oleh logam berat, mikroorganisma dan juga racun berjadual. Produk-produk tradisional berpotensi untuk dicemari oleh logam berat sama ada melalui udara, tanah atau air. Antara logam berat yang pernah ditemui mencemari produk-produk tradisional termasuklah arsenik,
merkuri, plumbum dan kadmium. Logam-logam berat ini berisiko untuk menyebabkan kesan mudarat kepada tubuh manusia sekiranya diambil secara berpanjangan. Pencemaran oleh mikroorganisma seperti bakteria dan kulat pula berlaku sekiranya proses pengeringan selepas pengumpulan herba-herba tidak dilakukan dengan sempurna. Pencemaran oleh bakteria dan kulat ini boleh menyebabkan perubahan bahan kimia dalam produk-produk tradisional sekaligus memendekkan jangka hayat produk. Ia juga berisiko menyebabkan kesan mudarat kepada tubuh manusia. Campur palsu produk tradisional dengan racun berjadual pula berlaku apabila produk-produk tradisional yang diuji didapati mengandungi racun berjadual yang tidak dibenarkan. Racun berjadual ialah senarai bahan-bahan kimia yang tertakluk di bawah Akta Racun 1952 dan kebiasaannya digunakan sebagai bahan aktif dalam produk-produk farmasyutikal. Antara racun berjadual yang pernah ditemui dalam produk-produk tradisional yang diuji termasuklah steroid seperti dexamethasone dan prednisolone, antihistamin seperti chlorpheniramine, ubat rabatan mati pucuk seperti sildenafil dan tadalafil, ubat tahan sakit seperti paracetamol, ubat rawatan obesiti iaitu sibutramine dan ubat rawatan antidiabetik seperti metformin. Orang awam dinasihatkan supaya hanya menggunakan produk-produk tradisional yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Produk-produk yang berdaftar ini dijamin kualiti dan keselamatannya. Kebanyakan kes campur palsu dan produk-produk tradisional yang tercemar didapati melibatkan produk-produk yang tidak berdaftar. Selain itu, orang awam dinasihatkan supaya segera menghentikan penggunaan produk-produk tradisional sekiranya mengalami ketidakselesaan dan kesan sampingan. Pengguna juga boleh melaporkan sendiri kesan sampingan yang berlaku kepada bahagian regulatory farmasi negara. Maklumat lanjut mengenai perkara ini boleh didapati daripada laman sesawang bahagian regulatory farmasi negara. Produk tradisional juga berisiko untuk menyebabkan kesan mudarat sekiranya dicemar palsu atau dicemar dan digunakan tanpa kawalan secara berpanjangan. Dapatkan nasihat dan pandangan daripada profesional kesihatan sebelum anda menggunakan produk-produk tradisional, terutamanya jika anda ialah pesakit kronik. Waspada produk tradisional yang tercemar. Gunakan produk yang berdaftar. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Hawa, ahli farmasi anda. Merokok merupakan salah satu faktor utama yang boleh menyumbang kepada penyakit yang boleh membawa maut seperti kanser dan juga serangan jantung. Kebanyakan rakyat Malaysia dan orang awam tahu sebenarnya apa mudarat merokok ini. Cuma kita perlukan penjelasan yang lebih supaya orang awam lebih cakna tentang kemudaratan merokok. Merokok boleh mendatangkan pelbagai kesan sama ada dalam jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Di dalam sebatang rokok terdapat lebih 4,000 bahan kimia beracun. Bahan-bahan kimia ini boleh menyebabkan kerosakan terhadap organ dalam tubuh badan seorang perokok. Antara penyakit-penyakit yang akan menyerang seorang perokok adalah seperti serangan jantung, penyakit kronik paru-paru, asma dan juga angin ahma. 53 daripada bahan kimia beracun yang terdapat dalam asap rokok menyumbangkan kepada penyakit kanser. Kanser paru-paru merupakan satu kanser yang paling berkait rapat dengan seorang perokok. Selain daripada kanser paru-paru, merokok juga boleh meningkatkan risiko kanser-kanser lain seperti kanser mulut, kanser usus, kanser payudara dan sebagainya. Tabiat merokok ini akan membahayakan orang awam dan juga orang sekeliling. Itu asap yang dihembus keluar oleh seorang perokok boleh dihidu oleh orang awam dan orang sekeliling. Seandainya seorang kanak-kanak menghidu asap rokok tersebut, kanak-kanak tersebut akan terdedah kepada risiko untuk menghidapi asma, jangkitan paru-paru dan juga jangkitan telinga. Ini adalah tips untuk berhenti merokok bagi perokok tegar di luar sana. Yang pertama, anda perlulah membina matlamat untuk berhenti merokok. Keazaman dan aim, goal ataupun matlamat adalah penting untuk memberi keazaman supaya lebih bersemangat untuk berhenti merokok. Yang kedua, persediaan. Seorang perokok perlulah memaklumkan kepada ahli keluarga, kepada rakan-rakan tentang niat untuk berhenti merokok dan juga merancang untuk mengurangkan bilangan rokok dari sehari ke sehari supaya mereka akan beransur-ansur berasa lega dengan ketiadaan rokok. Yang ketiga adalah terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku boleh diadakan secara individu ataupun secara berkumpulan. Apabila melakukan terapi tingkah laku, seorang perokok itu lebih mudah untuk berhenti berbanding hanya dengan mengharapkan keazaman. Terapi tingkah laku ini akan mengajar seorang perokok cara-cara untuk mengawal pernafasan, cara-cara untuk mengawal diri
daripada mula merokok. Cara keempat berhenti merokok adalah dengan menggunakan ubat-ubatan. Terapi gantian nikotin hadir dalam pelbagai bentuk. Kita boleh dapatkan dalam bentuk gulu-gulu getah, ubat hisap dan juga ubat tampalan iaitu patch. Selain itu, kita juga ada ubat-ubatan yang memerlukan preskripsi daripada doktor. Contohnya, varenicline. So, dapatkan nasihat daripada doktor dan pegawai farmasi anda. Jadi, berhenti merokok. Rakyat sihat, negara sejahtera. Saya Siti Hawa, ahli farmasi anda. Hari ini saya ingin bercerita sedikit sebanyak mengenai kepentingan kepatuhan terhadap ubat-ubatan. Kepatuhan terhadap ubat-ubatan ataupun pengambilan ubat secara tepat dan berdisiplin adalah penting bagi mengawal penyakit seorang pesakit. Kefahaman yang jelas terhadap pengambilan ubat adalah penting bagi memastikan seorang pesakit mengambil ubat dengan betul dan secara berdisiplin. Apabila seorang pesakit mengambil ubat setiap hari mengikut arahan doktor dan pegawai farmasi, ini dapat memberikan beberapa kebaikan terhadap pesakit itu sendiri. Antara kebaikan mengambil ubat secara berdisiplin, yang pertama adalah dapat mengawal kesihatan. Yang kedua, dapat mengurangkan komplikasi akibat tidak mengambil ubat dengan betul ataupun mengambil ubat tidak mengikut dos yang ditetapkan. Yang ketiga adalah untuk mengelakkan penambahan kos akibat daripada kos ringan berjumpa doktor, kos ubat-ubatan dan kos masuk ke dalam hospital. Malangnya, terdapat segelintir pesakit yang tidak mengendahkan tentang kepentingan mengambil ubat secara berdisiplin ataupun mungkin mereka tidak tahu. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan keburukan tidak mengambil ubat secara berdisiplin mengikut arahan doktor dan ahli farmasi. Yang pertama, kegagalan merawat penyakit ataupun penyakit berulang. Sebagai contoh, penyakit TB mungkin akan muncul semula sekiranya antibiotik yang diberikan tidak dapat dihabiskan mengikut tempoh waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, kesukaran untuk mengoptimumkan penjagaan kesihatan tubuh badan. Sebagai contoh, seandainya seorang pesakit datang bertemu dengan doktor ketika temu janji dan memberitahu kepada doktor tersebut, saya ambil ubat mengikut yang telah ditetapkan. Jadi doktor rasa seperti terdapat sesuatu yang perlu dilakukan seperti penambahan ubat, penukaran ubat dan sebagainya. Apabila pesakit tidak mengambil ubat dan doktor terusan menambah ubat-ubatan atau menambah dos, ini hanyalah sia-sia dan penjagaan kesihatan pesakit tidak dapat dioptimumkan. Yang ketiga adalah pembaziran sumber. Apabila seorang pesakit tidak mengambil ubat secara berdisiplin, ini merupakan satu bentuk pembaziran terhadap sumber ubat-ubatan, terhadap sumber konsultasi bersama doktor dan sebagainya. Bagi mengatasi masalah ketidakpatuhan terhadap pengambilan ubat-ubatan dengan tepat, betul dan berdisiplin, saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tips untuk pesakit di luar sana. Antara cara-cara untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ubat-ubatan, yang pertama sekali adalah dengan mengetahui tentang penyakit anda dengan lebih terperinci. Mengetahui setiap ubat-ubatan yang perlu anda ambil, bagaimana ia berfungsi, bagaimana ia membantu untuk mengawal penyakit anda. Yang kedua, pengambilan ubat setiap hari pada waktu yang sama sangat membantu. Anda juga boleh menggunakan pelekat bagi membantu mengingatkan tentang pengambilan ubat. Contohnya, meletakkan pelekat pada kabinet ataupun peti sejuk. Selain itu, menggunakan penggera pada telefon pintar juga sangat membantu dalam mengingatkan anda tentang jadual pengambilan ubat. Seandainya terdapat sebarang masalah, sebarang kesan sampingan ataupun kesan yang tidak diingini berlaku kepada anda, pastikan anda maklumkan kepada doktor yang merawat semasa temu janji, supaya doktor tersebut dapat mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut sekaligus merawat penyakit anda dengan cara yang tepat dan betul. Pastikan anda mengamalkan konsep 5B. Pengguna yang betul, ubat yang betul, dos yang betul, cara pengambilan yang betul dan diambil pada masa yang betul.